Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya menjawab salam daripada yang sedang mengikuti ini dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadan al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bersama-sama pada malam ini dengan dalam program pengajian yang dianjurkan oleh klinik mengaji Quba Center dalam pertemuan kita dalam memulakan kitab yang baru, iaitu kitab 40 hadis penawar hati yang disusun oleh guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Satu kitab yang menghimpunkan hadis-hadis bersama dengan ta'liqat ataupun sedikit huraian daripada Tuan Guru Syekh yang ditulis sebagai mempersembahkan kepada awam seperti kita dalam mengambil ibrah ataupun pengajaran daripada hadis Nabawi. Guru-guru kita ini terus menerus berkhidmat kepada umat dengan menyusun hidangan-hidangan kitab yang sesuai dibaca oleh masyarakat awam seperti kita, walaupun di sisi mereka ini, para ulama ini, sudah cukup dengan kitab-kitab besar yang mereka boleh rujuk, tetapi tanpa melupakan kita sebagai orang awam, maka mereka menulis ataupun menyusun kitab-kitab yang boleh kita sebagai masyarakat awam mengambil manfaat daripadanya melalui bacaan-bacaan kita ataupun melalui pembacaan-pembacaan sebagai tazkirah, seperti mana yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingat, mengingatilah, saling ingat, mengingatilah, sesungguhnya ingat mengingati itu cukup memberi manfaat kepada orang yang beriman. Itu kitab yang kita gunakan, yang disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam An-Nadwi Al-Maliki, mata'ahu Allah bisihhati wal afiyah.
kita mulakan pada malam ini. Jadi lepas ni bolehlah kita cari ataupun kita dapatkan buku ini, yang bagi saya ia merupakan buku yang ditunjukkan ataupun penuh dengan keberkatan. Ini tanda keberkatan bagi kitab-kitab ataupun buku-buku yang dikarang itu adalah kekalnya manfaat bagi umat. Seperti ulama-ulama besar yang terdahulu, seperti Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Ghazali. Kitab-kitab mereka terus dimanfaatkan generasi ke generasi. Begitu juga dengan kitab 40 hadis penawar hati yang disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kita lihat keberkatannya adalah pada buku ini daripada yang ini berkali-kali dicetak dan terus dibaca. Saya percaya hampir di setiap negeri ini ada membaca hadis ini, buku ini, dan ada didaurahkan berkali-kali. Walaupun kalau kita tengok dari segi ketebalannya ataupun isinya itu dan ulasan itu amat ringkas, tetapi kita percaya dengan keikhlasan daripada pengarang menatijahkan suatu benda yang cukup bermanfaat dan terus dimanfaatkan oleh umat. Jadi setelah mereka berkhidmat kepada kita menghidangkan hadis-hadis Nabi, yang ini mengulas hadis-hadis Nabi dalam bentuk terjemahan, maka kita pula berkhidmat kepada mereka, ini para ulama, dengan kita membaca kepada masyarakat awam untuk sama-sama kita mengambil manfaat. Moga-moga pembacaan kita ini beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, kita tengok pada hari ini muqaddimah. Kalau sempat pada malam ni kita akan teruskan kepada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Pada muqaddimah, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam menyebutkan hati manusia adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan tapak semayan iman, tempat bertunas dan menjalar ke seluruh anggota badan dalam bentuk amalan yang merupakan bunga atau buah daripada apa yang telah tertanam dalam hati. Ini manusia ini dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati, yang mana hati ni kita kena jaga betul-betul. Maknanya apabila hati itu benar dengan Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badan yang akan mengikut hati ini, mengikut hati ini. Baik hati ini, maka baiklah keseluruhannya, seperti hadis yang akan datang disebutkan. Hati manusia disebutkan lagi adalah tempat yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai wadah ataupun tempat bagi fitrah, akal dan hikmah. Oleh itu, hati nurani adalah sentiasa jujur dan benar, walaupun terkadang mulut pandai berbohong dan tangan berani mengambil sesuatu yang haram. Sejahat mana manusia pun, di dalamnya ada hati yang mengajak kepada fitrah, yakni kebaikan. Terlanjur melakukan sebesar-besar mana kesalahan pun, percaya dah di dalam hati manusia itu ada suatu kehendak ataupun keinginan untuk melakukan ataupun untuk berbuat baik. Itu manusia ni fitrah. Maka fitrah inilah perlu digerakkan oleh apa? Oleh cahaya iman. Cahaya iman untuk hati ini terus memandu manusia ini ke arah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seperti mana Allah Subhanahu wa taala kendaki bagi seorang hamba itu berada di dalam muka bumi ini mengimarahkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan penuh
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ni melainkan untuk beribadat kepadaku. Itu. Kemudian disebutkan lagi, hati manusia pula adalah raja bagi seluruh anggota badan. Ia merupakan sumber pergerakan dan tindakan. Apabila hati itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota badan, dan apabila hati itu rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota badan. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Nabi sebut, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ala, kan, maksudnya ala, perhatikan, perhatikan. Sesungguhnya di dalam badan seseorang itu ada sepotong daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah, itulah yang dikatakan hati. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam memulakan muqaddimah sesuai dengan tajuk yang telah diberikan dalam buku ini penawar hati. Yakni dia nak mempersembahkan kepada kita hadis-hadis yang bila kita baca, bila kita hayati makna dia boleh ataupun mampu melembutkan hati. Kita panggil sebagai tasliyatul qulub, yakni melembutkan hati. Kan, peringatan kepada kita untuk kita yang dalam kehidupan kita jauh ataupun kita lalai, maka bila kita dengar hadis-hadis ini akan mengembalikan kita kepada satu landasan, yakni landasan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu mukadimah yang diberikan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, menggambarkan tujuan beliau menyusun buku kecil ini. Maka hati yang baik akan menyuruh anggota badannya berbuat kebaikan, dan sebaliknya hati yang rosak akan menyuruh anggota badan berbuat kerosakan dan kemaksiatan. Pada mulanya hati setiap insan adalah baik. Manusia ni dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah, suci hati dia. Ini asal kejadian manusia. Hati seseorang yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala menerusi fitrah manusia yang semula jadi adalah meminati dan mencintai akan setiap yang baik. Itu fitrah manusia, itu menyukai benda-benda yang baik dan membenci pada setiap yang tidak baik. Maka atas dasar inilah terletaknya hukum taklif. Apa maksud hukum taklif? Hukum taklif ni ataupun hukum-hukum syarak ni diletakkan kepada manusia, hukum-hukum syarak ataupun hukum taklif yang berupa wajib ataupun fardu, sunat, harus, makruh dan haram. Ini hukum-hukum taklifi. Maka di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, kita dikawal ataupun tidak lari daripada 5 hukum ini, hukum syarak. Hukum syarak. Yang mana kita perlu tahu apa yang wajib, kan? Apa yang fardu, wajib dan fardu di sisi mazhab Syafi'i itu adalah sama. Kan? Apa yang wajib, apa yang sunat, kan? Sunat, kemudian yang harus dan makruh dan haram, itu hukum-hukum taklifi. Maka kita sebagai umat Islam ini bila sampai aqil baligh, kan, aqil baligh, aqil kita berakal, kemudian baligh, kan, baligh sampai umur, kan, maka kita dibebani dengan apa? Dengan hukum taklifi. Dalam Islam
proses didikan Islam ini, sebelum dibebani dengan hukum, dia ada satu tempoh yang dipanggil sebagai mumayyiz, yakni umur yang membezakan, yang boleh membezakan di antara baik dan buruk. Maka bermula proses mendidik itu seperti yang disebut tentang solat. Muru auladakum, Rasulullah kata, suruh anak kamu solat ketika mana kamu ketika mereka berumur 7 tahun. Kan? Kemudian pukul ketika mana umur mereka 10 tahun. Kalau kita tengok 7 ke 10 itu ada lebih kurang 7, 8, 9, 10, ada 4 tahun untuk proses mendidik. Proses mendidik sebelum mereka melangkah ke alam mukallaf, sebelum mereka dibebani dengan hukum taklifi. Ada proses yang mereka perlu lalui. Ini proses didikan. Proses didikan 10 tahun mungkin tak balik lagi, tetapi dia asuh. Ini fitrah bayi itu dibimbing. Bagaimana proses dia, Nabi SAW telah tunjukkan. Umpamanya di dalam solat, urusan solat, suruh anak kamu solat ketika dia umur 7 tahun, baru suruh belum rotan lagi, 7 365 hari suruh, proses menyuruh. Kan mungkin tertinggal satu fardu, 2 fardu, mungkin solat, ada proses suruh, sebab Nabi suruh kan, membimbing anak itu ke arah menjadi satu orang mukmin yang akan bersedia memikul tanggungjawab dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang di sisi syarak dia akan dibebani dengan hukum ketika mana dia mencapai satu tempoh baligh. Kemudian lalu disebutkan lagi, kemudian lalu Allah Taala menyempurnakan pemberiannya kepada insan dengan mengutus para rasul yang membimbing manusia ke jalan kebenaran. Kita fitrah manusia ni Allah jadikan baik, sukakan kepada kebaikan, dan kebaikan ini dibimbing, maka Allah Subhanahu wa taala utuskan rasul, utuskan para rasul yang membimbing manusia ke jalan kebenaran, dan Allah Taala menurunkan kitab-kitab untuk menjadi pegangan manusia dalam hidup di dunia ini dan untuk menjamin kebahagiaan mereka di akhirat. Kemudian disebutkan lagi, maka apabila manusia mengikut jalan yang ditunjukkan oleh para rasul dan berpegang teguh dengan kitab-kitab yang diturunkan, mereka akan dapat memperolehi petunjuk yang akan membawa mereka mencapai keridaan Allah Ta'ala, dan mereka akan terhindar dari jalan-jalan kesesatan yang dimurkai. Kita sebagai manusia ni, kita duduk di dalam dunia. Kita duduk di dalam dunia yang disebut di dalam Al-Quran mata'ul ghurur, yang penuh dengan tipu daya. Dunia ni kalau kita hayati betul-betul, dia tempat yang manusia itu tertipu, kan. Orang barat pun dia buat kesimpulan dalam kehidupan manusia, kan. Apa yang mereka tengok daripada kehidupan, walaupun mereka tak beriman, tapi mereka buat kesimpulan dunia ni apa. Mereka kata ketika kita umur kita dalam 15 ke 25 tahun tu, kan, itu dunia. 15 kan, ke 25 tahun ataupun ke 25 tahun ataupun ke 30 tahun, kita ada tenaga waktu tu. Kita ada tenaga. Ketika kita remaja, contohnya, ketika kita remaja, kita ada tenaga, kan? Kita ada tenaga. Tetapi apa yang kita tak ada waktu tu, kita tak ada duit. Kita tak ada duit. Kemudian seorang tu di alam pekerjaan, mungkin dia ada duit, kan, dia ada tenaga, tetapi dia tak ada masa. Ini sibuk dengan pekerjaan.
pekerjaan. Nampak macam mana dunia ni bermain dengan kita. Kemudian bila dia mencapai umur pencen contohnya, kan, dia ada duit, kan, dia ada duit, mungkin seorang tu ada duit, kan, ada masa, tetapi ketika itu kudrat ataupun kesihatan dah hilang. Maka dunia ni dibermain dengan kita. Ini orang barat tengok, kan, tengok. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, dunia ini merupakan suatu keseronokan yang menipu. Jadi kita duduk di dalam dunia ni, kita bila duduk dalam urusan keduniaan yang penuh tipuan ini, kita kadang-kadang lalai. Jadi perlu berada di satu landasan yang menarik kita untuk kepada tujuan kita yang asal. Seperti yang kita minta di dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang orang-orang yang kekurniakan nikmat kepada mereka. Ini rasul-rasul, kan, bersama dengan mereka itu Al-Quran ataupun kitab. Maka mereka lah, kan, berperanan membawa manusia ini ke satu laluan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan lagi di dalam ini, tetapi manusia ini ada mempunyai musuh yang sangat pandai dan sangat mendendam kepadanya. Walaupun fitrah ini nak kepada kebaikan, fitrah kehidupan ini nak kepada kebaikan, tetapi kebaikan itu diuji, keinginan itu diuji. Nak kepada kebaikan, tetapi diuji oleh apa? Oleh rintangan-rintangan yang nak bawa manusia ni keluar kepada landasan yang manusia tu sendiri ataupun mukmin ataupun muslim itu sendiri minta, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa halangannya? Iaitu iblis. Siapa iblis ni? Yang telah bersumpah di hadapan Allah Ta'ala untuk menyesatkan manusia. Iblis sentiasa menggoda hati manusia dan ia berusaha untuk membalut fitrah suci yang ada di hati manusia dengan balutan daripada hawa nafsu. Syaitan dah ada. Kemudian dibekalkan lagi dengan apa? Hawa nafsu, syahwat, kemudian tamak, cinta dunia dan sebagainya. Itu rintangan-rintangan yang Muslim ataupun mukmin ini kena tempuh. Iblis tidak akan berputus asa daripada mencapai tujuan yang telah disumpahkannya di hadapan Allah Ta'ala itu. Kan? Kemudian disebutkan lagi, ia akan berbuat segala sesuatu yang dapat menyesatkan manusia dari tujuan hidupnya yang sebenar. Maka iblis akan masuk ke dalam hati seseorang lalu ia membisikkan kepadanya suatu kesenangan atau kebahagiaan di dunia ini dan ia mendorongnya untuk merebut peluang yang ada. Sedikit demi sedikit ditiupkannya semangat hawa nafsu dan syahwat yang telah sedia ada di hati manusia sebagai kesempurnaan fitrahnya. Seterusnya, apabila hati seseorang itu telah tergoda dan matanya telah tertutup dengan bayangan kelazatan hawa nafsu dan syahwat, maka ketika itulah manusia akan melupakan Tuhannya. Sehingga ia berani berbuat maksiat yang mengakibatkan satu titik hitam telah tumbuh di lembaran suci fitrah yang ada di dalam hatinya. Hati asal bersih, kan? Ketika melakukan kesalahan ataupun satu dosa, maka ada satu titik hitam. Satu titik hitam. Kemudian manusia ni sepatutnya bila melakukan dosa, kan, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un. Kan? Setiap anak Adam ni bersalah, melakukan dosa. Kan? Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu adalah apa? Orang yang bertaubat. Jadi lakukan dosa,
Bila lakukan dosa, tumbuh titik hitam. Tuntutan dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin ataupun seorang Islam ini, satu nasihat Abu Sidi Abul Abbas Al-Mursi kepada anak muridnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama. Dia nasihatkan apa? Dia nasihatkan kepada Sayyidi Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Manusia ni dalam kehidupannya tak lari, ataupun mukmin ini di dalam kehidupannya tak lari daripada berada di dalam 4 keadaan. Dalam 4 keadaan. Keadaan dia apa? Keadaan dia melakukan taat. Itu keadaan pertama. Keadaan yang kedua, mungkin dia terjatuh melakukan maksiat. Kan? Kemudian keadaan yang ketiga, keadaan seorang mukmin ataupun seorang muslim itu berada di dalam kenikmatan. Kenikmatan makna dia satu keadaan hidup senang dan sebagainya, kesihatan dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, seorang mukmin ataupun seorang Islam itu, seorang muslim itu mungkin berada di dalam keadaan musibah ataupun diuji. Dan keadaan empat keadaan ini ada tuntutan dia, kan? Ada tuntutan dia. Kalau dia berada di dalam keadaan taat, mesti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan melihat ketaatan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jatuh ke dalam maksiat, maka tuntutan dia ketika itu adalah apa? Tuntutan dia adalah istighfar, rujuk, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana dia berada di dalam keadaan nikmat, kesenangan, kesihatan dan sebagainya, tuntutan dia adalah apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan yang keempat, ketika mana dia diuji dengan sesuatu musibah, tuntutannya adalah apa? Tuntutannya adalah sabar dengan ujian yang dibagi. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada sebut, aku kagum dengan kehidupan seorang mukmin ini. Aku kagum. Ajaibnya kehidupan sebagai seorang mukmin ini. Kenapa ajaib? Kata Nabi SAW, ajaib kerana orang mukmin ini tak ada yang buruk bagi dia. Semua baik bagi dia. Ketika dia diuji, mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, itu baik bagi dia. Ketika dia diuji dengan sesuatu musibah, dia bersabar, maka itu pun baik bagi dia. Maka tak ada yang tidak baik bagi seorang mukmin ataupun seorang muslim. Ini fitrah perlu dibawa ke arah tu. Fitrah manusia ini perlu dibawa ke arah itu. Ke arah apa? Ke arah menghayati tanggungjawab sebagai seorang mukmin ini, perlu tahu bahawa daripada mana dia datang, untuk apa dia datang di muka bumi ini, dan kepada mana, ke arah mana dia akan dikembalikan nanti. Kemudian disebutkan lagi selanjutnya, apabila keadaan ini dibiarkan berlanjutan, kalau kita biar dosa ini dilakukan, kan, dosa ini dilakukan tanpa taubat, apa akan jadi? Kotoran titik hitam tu yang lekat di hati tidak dibersihkan. Apabila kotoran yang lekat di hati tidak dibersihkan, titik-titik hitam yang mengotori lembaran fitrah tidak dicuci dengan air taubat, maka lembaran hati yang telah dipenuhi dengan titik-titik hitam akan bertambah hitam, dan menyebabkan kotoran yang sangat tebal yang memudahkan bagi iblis untuk menguasainya. Maka apabila hati sudah ditawan oleh iblis, hati akan kurang membenci kemaksiatan. Hati akan kurang membenci kemaksiatan. Lakukan kemaksiatan pun tak rasa apa-apa dah. Itu musibah. Bagi seorang mukmin, kalau melakukan maksiat tidak rasa bersalah,
Itu musibah. Bahkan terkadang merasa gembira dengan berbuat maksiat. Wal'iyazubillah. Dan akhirnya sampai ke tingkatan rasa bangga dengan bermacam-macam maksiat yang dilakukannya. Jadi kita faham bagaimana seorang itu jatuh ke dalam maksiat dan berterusan berada di dalam kemaksiatan itu. Kenapa? Kenapa? Kerana hati itu dibaluti dengan dosa, kemudian tidak dibasuh dengan apa? Dengan basuhan yang ini berbentuk istighfar. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum pun kan diriwayatkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar tidak kurang daripada 70 kali. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu seorang yang maksum. Seorang yang maksum. Satu, Nabi mempamerkan kepada kita ubudiyah Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa tawaduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi nak tunjuk kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kan, berada di dalam keadaan dosa, istighfar. Hatta kalaulah seorang itu tidak melakukan dosa dalam hari itu pun, kalau dia menganggap dia tidak melakukan dosa pun, dia perlu beristighfar. Malah orang yang tidak menganggap diri dia berdosa pada satu hari, dan itu pun dosa. Itu pun dosa. Perlukan kepada istighfar. Kan? Perlukan kepada istighfar. Iaitu mendidik kepada kesempurnaan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi ajar kepada kita. Nabi istighfar tidak kurang daripada 70 kali sehari semalam. Kita yang terdedah dengan dosa dan maksiat pun tak sampai. Nak sampai 70 hari pun, kita lah yang tahu diri kita. Kan? Kemudian disebutkan lagi, lembaran putih fitrah telah menjadi hitam legam dan sudah terlalu sulit untuk dibersihkan. Hati yang seperti inilah yang dinamakan hati yang keras. Hati yang tidak sensitif langsung dengan dosa walaupun sebesar ia melakukan dosa yang besar, apakah lagi kalau hanya dosa yang kecil-kecil. Dan hati yang seperti inilah hati yang telah termeteri dengan maksiat. Hati yang telah tertutup dengan selaput hawa nafsu, syahwat dan berbagai lapisan lagi. Sehingga hati yang seperti ini sangat sulit menerima nasihat dan teguran daripada orang lain. Wal'iyazubillah. Sedangkan seorang mukmin itu, kan, seorang mukmin itu seharusnya tidak memandang, kalau dari segi maksiat, tidak memandang sekecil mana maksiat itu, yang seharusnya dipandang dengan siapa dia bermaksiat. Dengan siapa dia bermaksiat. Walaupun dosa kecil, kan, kita kena sedar bahawa yang kita lakukan maksiat itu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tuhan yang Maha Besar. Tuhan yang bagi kita rezeki setiap hari. Tuhan yang bagi kita makan dan minum. Tuhan yang bagi kepada kita tempat tinggal. Tuhan yang bagi kepada kita udara untuk bernafas. Tuhan yang menundukkan haiwan-haiwan ternakan untuk kita makan. Kan? Kita kena lihat seperti itu. Kan? Tapi kalau orang tu dah diselaputi hatinya dengan apa? Dengan kemaksiatan yang tidak disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat yang diberikan pun tak makan. Kan? Seperti yang telah disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah
kata Abu Hurairah, Nabi SAW sebut sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia melakukan kesalahan, kan, nukitat qalbihi nuktatun sauda, akan kita sebut apa, akan digoreskan, kita jemahkan kat sini, digoreskan dengan satu titik hitam, kan. Fa idza naza'a wastaghfara wa taba saqala qalbuh. Apabila dia beristighfar dan bertaubat, maka hatinya itu akan apabila dia beristighfar dan bertaubat, maka hatinya akan kembali suci bersih. Kemudian wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Tetapi apabila ia kembali melakukan kesalahan, maka titik hitam itu akan bertambah di dalam hatinya. Wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apabila ia kembali melakukan kesalahan, maka titik hitam itu akan ada semula, sehingga sampailah titik hitam itu memenuhi segala lembaran hatinya. Dan inilah yang dinamakan ar-ran, ataupun karat. Ran ni apa? Ran ni karat di dalam hatinya yang disebutkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali bukan demikian. Ini seperti apa yang dikatakan oleh orang kafir. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu dari perbuatan dosa. Dosa ni apa? Telah menutup hati manusia. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hati yang sakit teruk sangat sulit untuk diubati. Samalah halnya dengan penyakit yang sudah terlalu kronik, maka sangat susah untuk dirawat dan diubati. Kita sebagai seorang mukmin kena berada di dalam keadaan berjaga-jaga. Ini keadaan berjaga-jaga. Maka makna dia, kita ada satu amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam diri kita, iaitu hati, untuk kita jaga dengan baik. Untuk apa? Untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti dengan hati yang bersih. Hati yang bersih. Sebab kita datang, kita dilahirkan dalam keadaan putih bersih. Kemudian seorang mukmin itu menginginkan kembalinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang bersih juga. Namun peluang untuk merawat masih ada. Walaupun orang tu melakukan maksiat sebanyak mana pun, kita perlu ingat bahawa yang mengampunkan itu Tuhan yang Maha Besar. Okay. Namun peluang untuk merawat masih ada. Pintu taubat masih lagi terbuka untuk menerima siapa sahaja yang benar-benar mengharapkan keampunan. Hati yang sangat kotor itu masih dapat dibersihkan, dan penyakitnya yang teruk itu masih boleh diberi penawar. Asalkan pesakit bersedia untuk dirawat dan diubati. Dan sudah menjadi kepastian pesakit terpaksa menjaga pantang larang, bahkan terkadang terpaksa untuk dibedah. Ini dia bagi analogi kepada kita, seperti kita ni seorang pesakit. Bagaimana seorang pesakit itu nak sakit dia itu sembuh? Kena jaga pantang larang. Kemudian bahkan terkadang terpaksa untuk dibedah dan dioperate. Syekh Ahmad Fahmi Zaman sebut. Atau dipotong sebagai anggotanya. Kalau tubuh badan kita yang kasar ini ditimpa oleh apa-apa penyakit, ini tu dari segi jasad. Kita ada jasmani, kita ada rohani. Jasad kita, kan? Jasad kita perlu kita jaga. Kan? Sebab tu seorang Muslim, seorang mukmin ini, dia perlu jaga. Kan? Jasmani. Kan? Dan setiap ni perlu ada gerakan. Kan? Jasad kita.
Kan? Jasad kita, badan kita belum bergerak, tak boleh duduk. Kan? Kalau duduk saja lama, tak bergerak, tak keluar peluh, apa akan jadi pada badan kita? Akal kita pun, kan? Akal kita pun perlu gerak. Dengan apa? Dengan membaca ataupun berfikir. Kan? Dengan berfikir. Bergerak. Tadi badan perlu bergerak. Akal pun kena bergerak. Dan kalau lama tak fikir, berkarat. Berkarat. Kemudian rohani kita pun perlu digerakkan agar sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi, kalau tubuh badan kita yang kasar ini ditimpa oleh apa-apa penyakit, tentulah kita akan segera menemui doktor untuk mendapatkan rawatan dan nasihat. Kita khawatir penyakit kita akan bertambah besar dan akan merebak ke seluruh badan, yang boleh membawa kepada kematian, yang akan memisahkan kita dari segala jenis kelazatan dan kebahagiaan dunia ini. Maka penyakit yang ada di dalam hati yang merupakan tempat pandangan Allah Ta'ala itu lebih perlu untuk mendapat perhatian dan lebih utama untuk mendapat rawatan yang rapi dan pengubatan yang sempurna. Kerana apa? Jasad kita yang akan musnah di mamah bumi nanti pun, kan? Itu pun kita jaga. Ini akan pula suatu roh yang akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu lebih-lebih lagi kita perlu utamakan. Kan? Tangan kita, kan? Tangan, kalau kita ada masalah tangan, patah tangan, kita dapatkan rawatan. Kalau kita ada masalah apa? Masalah mata, kita dapatkan rawatan. Kan? Itu jasad kita yang akan musnah nanti setelah kita mati nanti. Yang musnah. Yang kekal itu lebih baik kita jaga. Itu apa yang kekal nanti? Itu roh kita yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih-lebih lagi kita perlu jaga. Kita perlu jaga. Cuba kita renungkan. Ini Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dia bagi ini muqaddimah kitab ini yang akan membahaskan hadis-hadis yang melembutkan hati kita. Begitu besar perhatian yang telah kita berikan terhadap tubuh badan yang kasar ini. Kadang rawatan mata pun kita kos perbelanjaan dia beribu-ribu. Kan, sebelah mata saja. Kan. Telinga beribu-ribu. Kan. Telinga ni, kan, ataupun mata ni, kalau orang nak beli mata kita dengan harga jutaan ringgit pun kita takkan jual. Nikmat. Jaga betul-betul. Kita jaga betul-betul. Ini di badan, dan benda ni akan hancur. Ini kan pula rohani ataupun roh kita. Walaupun hanya sedikit penyakit yang datang menghigapi kita, pasti akan segera pergi ke doktor membuat rawatan. Kerana takut mati yang menyebabkan kita terpaksa meninggalkan segala kelazatan dan kebahagiaan di dunia ini. Maka betapa kita tidak mahu mengambil perhatian. Kenapa kita tak bagi perhatian? Disebut dengan penyakit yang hinggap di hati kita. Kalau jasad pun kita bagi perhatian, kenapa hati kita tak bagi perhatian? Yang jikalau kita biarkan dan tidak dirawat, apa kesan dia apabila hati itu tak dirawat? Apa kesan dia apabila hati itu tak dirawat? Kita bukan hanya sekadar terpisah dari kelazatan dan kebahagiaan yang bersifat sementara, tetapi kita akan terpisah dari kelazatan syurga yang kekal abadi itu. Wal'iyahzubillah. Dan sudah pasti jikalau seseorang itu tidak berpeluang masuk ke dalam syurga, pengakhiran ada dua saja. Sama ada syurga atau neraka. Wal'iyahzubillah. Kalau gagal
memasuki syurga, kat mana lagi tempat kita? Disebut di sini. Dan sudah pasti jikalau seseorang itu tidak berpeluang masuk ke dalam syurga, ia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat dahsyat dan mengerikan itu. Na'udzubillahi min zalik. Oleh itu, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam sebut, oleh itu, marilah kita memeriksa hati kita masing-masing. Apakah ia sihat ataukah telah berpenyakit? Kena cek. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum. Hisablah diri kita, kan, sebelum kita dihisab nanti. Kita dihisab nanti. Kita hisab diri kita di dunia ni, kita boleh perbaiki. Tetapi apabila kita dihisab nanti, dah tak ada peluang dah. Kan? Innal mujrimuna nakisun. Innamal mujrimuna nakisu. Dalam surah Sajadah, Allah Subhanahu wa taala sebut seorang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta dikembalikan di dunia ni. Minta dikembalikan di dunia ni untuk apa? Untuk dia melakukan taat. Kerana dia dah tengok dah apa yang Allah Subhanahu wa taala akan hukum dia. Maka diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kami ke dunia, nescaya kami akan beramal dengan amal soleh. Tapi rayuan itu dah tak berguna. Bukan kata di akhirat, di dalam kubur, setelah kita mati pun, kan, terputus segala amal anak Adam itu. Kan. Baik. Kemudian disebutkan lagi, apakah kita cek hati kita, apakah ia sihat ataukah telah berpenyakit. Selama ini apakah hati kita menjadi tempat iman yang mantap dan merupakan sumber kekuatan yang dapat mendorong untuk berbuat kebaikan, ataukah ia telah menjadi sarang iblis atau istana syaitan yang telah menjadi sumber kekuatan yang selalu mendorong kita untuk melakukan dosa dan maksiat. Cubalah kita meraba dada kita masing-masing dan bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Sudahkah kita merencanakan untuk masa depan kita di hari akhirat nanti? Kita ada perancangan tak kita? Di dalam dunia kini kita ada perancangan tak? Perancangan ke arah mana? Perancangan ke arah kehidupan kita yang kekal abadi nanti. Apabila kita mati nanti, kan? Apabila kita mati nanti, kita rasa kita mati. Kita rasa kita mati. Kita bila kita tengok orang meninggal, kita rasa dia mati. Tapi orang soleh ni, dia akan melihat apa? Dia akan melihat orang yang mati itulah orang hidup. Dia melihat orang yang hidup tu orang yang mati. Kerana hidup yang kekal itu, kan? Yang kekal itu setelah mati. Dan kita semua menuju ke arah itu. Kemudian, sudahkah kita merencanakan? Ada tak perancangan kita? Perancangan ke arah mendidik hati kita ni, melakukan ketaatan kita sebagai persediaan kita menghadapi kematian. Untuk masa depan kita di akhirat nanti, seperti kita telah merencana untuk hari tua kita di dunia ini. Di dunia ni kita siapkan apa, dengan KWSP dia, dengan simpanan dia, dengan perancangan pencen yang akan dapat, kan? Kita merancang rumah yang perlu disiapkan, kan? Rumah perlu disiapkan. Kita merancang. Kadang pun ramai pun, kan, dia merancang, dia dah siap dah semua, tetapi takdir Allah mendahului. Jadi
Semua yang dipersiapkan tu diwariskan. Maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mengecapi apa yang telah dirancangkan itu. Itu di dunia. Kan, di dunia. Apatah lagi di akhirat kita perlu ada perancangan-perancangan untuk apa? Untuk persiapan kita untuk menempuh alam akhirat. Sejauh mana persiapan yang telah kita sediakan untuk menghadapi kematian yang bila-bila masa sahaja boleh menemui kita. Kemudian disebutkan lagi terakhir, maka bersiaplah sebelum terlambat dan bertaubatlah sebelum pintu taubat ditutup, dan berusahalah untuk mengubati hati dan membersihkan jiwa daripada akhlak mazmumah. Itu akhlak mazmumah ni apa? Sifat-sifat yang tercela. Kita kena buang sifat-sifat mazmumah, kosongkan daripada sifat-sifat mazmumah, masukkan apa? Akhlak mahmudah. Itu sifat-sifat yang terpuji. Dengan mencerminkan kepada pengajaran yang telah diwariskan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah yang besar kepada umatnya. Ada sikit lagi apa mukadimah ni, kita sambung sikit lagi, di mana tidak ada satu jalan daripada jalan kebaikan kecuali baginda telah menunjukkan kepada kita. Ini qudwah ataupun ikutan kita siapa? Ikutan kita adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu jalan daripada jalan kejahatan kecuali baginda telah melarang kita daripada mendekatinya. Itu panduan dan petunjuk. Itu Nabi SAW dah tunjukkan kepada kita. Tinggal kita lagi nak diperingatkan oleh ulama-ulama. Kan? Diperingatkan apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh kita buat, apa yang perlu kita dekatkan, apa yang perlu kita jauhkan. Jadi itu sebahagian muqaddimah yang ditulis oleh penyusun sebagai menggambarkan kepada kita apa perlunya 40 hadis ini disusun. Disusun sebagai apa? Sebagai untuk hati kita mengambil iktibar dan menjadikan dia sebagai panduan ataupun teguran kepada kita dalam menjalani kehidupan seharian kita menuju ke negeri akhirat yang kekal abadi. Wallahu alam. Nanti kita sambung. Hari ini kita tak sempat masuk hadis yang pertama. Yang selepas ni insya-Allah kita masuk ke dalam hadis yang pertama. Jadi insya-Allah Ustaz Fahmi pun ada bekalkan nanti buku kita boleh dapatkan sambil-sambil kita baca, kita hurai, boleh kita semak buku ini. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak sebaliknya itu daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.